السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Pertama sekali, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peluang yang Allah beri kepada kita. Umur ini satu peluang yang Allah kurniakan kepada kita, yang manusia tidak tahu bersyukur. Sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hidup kita ni 3 hari. Hari semalam, hari ini dan hari esok, jika Allah beri kepada kita. Bukannya 60 tahun, bukannya 70 tahun. 3 hari itulah yang kita perlu muhasabah diri kita masing-masing. Umur adalah satu peluang dan nikmat yang Allah beri kepada kita, yang kita perlu ada tanggungjawab. Bukan sekadar kita ini dihidupkan di dunia, makan, minum, berjalan. Mengambil nikmat Allah di dalam dunia ini sesuka hati. Bukan itu tujuan. Tetapi kita ini ghalib, kita leka dengan kehidupan ini. Dengan kelekaan itulah kita rasa kita akan terus hidup di sini. Walaupun pengajaran kematian yang Allah telah beri kepada kita ini terlalu banyak. Mak kita dah mati, ayah kita dah mati, kakak kita dah mati, abang kita dah mati. Setiap kali kita ziarah ke kubur, kita akan memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad dayya, fa inni insyaallah bikum lahiqun. Kita bagi tahu kepada orang yang berada di kuburan Islam, fa inni insyaallah bikum lahiqun. Satu hari kita akan jumpa, kita akan duduk sama-sama. Dan inilah yang diajar oleh Allah dan Rasul kepada kita, bahawa dunia ini tempat kita mengambil manfaat untuk faedah di akhirat. Tetapi kita lupa. Kita ambil manfaat dunia untuk dunia, tetapi tidak ada satu perkara akhirat yang boleh kita banggakan. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, apa yang saya boleh banggakan untuk kita kembali ke akhirat? Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembalikan. Tempat kembali kita ada dia. Saat kita ini dimatikan oleh Allah, perkara yang bukan milik kita
kita kena kembali je. Orang memaham tentang kalimat ini cuma mendengar saat kematian. Bila dengar orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita tak mengambil pengajaran daripada kalimat itu? Perkara yang bukan milik kita, kita kena kembali. Dari Allah, apa yang ada pada kita datang, dan kepada Dia, kita akan kembali. Rumah yang Allah bagi kepada kita, kita balikkan kepada Allah. Duit yang kita cari daripada muda sampai sekarang, tak pernah berhenti. Kita akan kembalikan kepada Allah. Sebab ini semua bukan hakmu. Bukan milik kita. Isteri kita, anak, tanah, semua kita akan kembalikan kepada Allah. Cuma apa yang kita bawa adalah milik kita. Yang kita boleh bawa, yang kita boleh bawa adalah milik kita. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Apabila mati seseorang itu, 3 perkara akan mengiringinya sampai ke kubur. Satu saja yang akan menemani dia. Anak isteri, harta, semua balik. Kereta hak hantar kita balik. Satu dia akan menemani kita, iaitu yang saya kena faham dan tuan-tuan semua kena faham. Iaitu milik kita. Harta kita yang sebenar. Yang memang milik kita. Apa dia milik kita itu? Amal soleh. Seumpama kita berada dalam masjid ini. Sebab itu, apa yang Nabi sebut tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan tu dengan niat. Dan amalan ni mengikut apa yang dia niatkan. Jika saya hadir pada hari ini, saya ingin mengajar tuan-tuan. Maka saya tak akan boleh menjadi hamba Allah yang baik kerana saya lupa diri saya. Jika saya datang pada malam ini, saya ingin memberi ilmu kepada tuan-tuan. Maka saya tidak akan mendapat satu perkara pun kebaikan untuk diri saya, isteri dan anak-anak. Kerana saya lupa untuk saya ajar diri saya sendiri. Jika kita hadir pada malam ini untuk mengisi masa lapang daripada maghrib ke isyak, itu yang akan kita dapat daripada muda sampai tua. Sebanyak mana ilmu yang kita belajar, tidak boleh menjadikan kita seorang hamba Allah yang baik. Kita tak boleh jadi isteri yang baik. Kita tak boleh jadi suami yang baik. Kita tak boleh jadi ayah yang baik. Kita tak boleh jadi abang yang baik. Kita tak boleh jadi insan yang baik. Kerana apa? Kerana setiap amalan itu apa yang kita niatkan. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu kita, semakin banyak kita mengaji, semakin tunduk kita kepada Allah. Semakin banyak kita mengaji, semakin baik budi pekerti kita. Semakin banyak kita mengaji, semakin terang mati hati kita kepada akhirat itu sendiri. Bilakah harinya dan masanya saya berfikir tentang liang lahat saya? Bilakah masanya dan harinya saya berfikir besok pada Yaumul Ba'as, pada hari kebangkitan? Saya ni telanjang ke? Ataupun diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bilakah harinya dan saatnya saya berfikir? Saat aku di mizan, bagaimana timbangan amalan aku? Bilakah saya berfikir? Apakah saya lepas dalam titian sirat? Ataupun kaki saya akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bilakah saya berfikir selepas titian sirat itu, apakah seluruh makhluk yang di dalam bumi ini yang pernah hidup dengan saya tidak mendakwa saya di satu tempat yang bernamanya Qantarah? Apakah saya selamat dan saya boleh masuk syurga Allah?
Dalam dunia ini, kita berlumba-lumba untuk ada rumah yang besar. Tidak cukup satu tingkat. Kita naikkan lagi kepada satu tingkat. Dan kita bangga yang kita mempunyai rumah yang hebat. Tetapi apakah kita telah bersedia membina rumah kita di akhirat? Rumah kita di dalam dunia ini 70 tahun kita akan tinggalkan. Dan ia bertukar menjadi milik harta ahli waris kita. Apakah kita berlumba-lumba telah membina rumah kita di sana? Besok, ahli syurga ini adanya penyesalan yang tidak akan boleh diselesaikan. Penyesalan apa, tuan-tuan? Penyesalannya sebab syurga ini ada beberapa tingkatan. Ada orang yang berada di syurga yang bawah. Ada orang yang berada di syurga yang paling tinggi. Saat orang yang berada syurga yang paling bawah, dia akan berkata, kenapalah dalam dunia dulu aku tak buat amal saleh dengan banyak? Kenapalah masa di dalam dunia itu aku tak menjadi hamba yang baik? Sehingga aku dapat duduk pada syurga tingkat yang paling tinggi. Kenapalah? 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 Penyesalan itu menghantui kita. Walaupun kita duduk di dalam syurga itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, tuan-tuan. Sehingga pada malam Isra' Mi'raj, Allah tunjukkan kepada kita, linuriyahu min ayatina. Kami tunjukkan akan kebesaran kami. Apa yang Allah tunjuk pada kita? Buraq. Buraq ini, tuan-tuan, sekali saja turun ke bumi. Lepas tu tak ada. Malaikat banyak kali. Sehingga habisnya wahyu. Dan malaikat juga sekarang berada di kiri kanan kita. Yang saya tahu, tuan-tuan tahu, kiraman katibin. Yang menulis catatan amal saleh dan yang menulis catatan amal kejahatan kita. Dari mula kita akil balik sehingga sekarang. Saya tidak boleh menipu Allah. Walaupun dalam detik hati saya sendiri. Dan tuan-tuan juga tidak boleh menipu Allah dalam detik hati tuan-tuan sendiri. Apa yang kita buat ini dinilai dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi buraq itu dizahirkan oleh Allah ke dalam dunia sekali. Allah menyatakan kepada saya dan semuanya. Walaupun peristiwa itu berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila al akhir al ayat allazi barakna hawla. Allah bagi tahu kita bahawa cerita syurga yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi ini benar. Mana kebenarannya? Buraq itu sendiri. Kerana buraq ini tunggangan syurga. Aku nak bagi tahu kepada hamba-hambaku, syurga itu ada. Allah memberitahu kepada kita pada peristiwa Isra' Mi'raj itu, syurga itu ada. Syurga itu benar. Dan inilah kehidupan selepas daripada kehidupan kita dalam dunia yang kita lekakan. Kita leka dengan mencari rezeki tanpa henti sampai sekarang. Kita leka dengan orang di sekeliling kita tanpa kita mengambil tahu tentang Allah dan Rasul sehingga sekarang. Kita leka dengan kehidupan ini sehingga sekarang. Kita leka dan terus leka, leka dan terus leka, leka dan terus leka, sehinggalah sampai satu masa yang Allah sebut kepada kita, kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raq. Apabila nyawa itu sampai di gargarah, maka pada ketika itu Allah bertanya, siapakah yang boleh membantu mereka, yang menyembuh mereka? Siapa boleh tolong mereka? Kenyataannya, tidak ada siapa yang boleh melepaskan dirinya dari kematian. Kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raq. Allah tanya kita, wa qila man raq. Siapa yang boleh tolong mereka? Siapa yang boleh melepaskan hari kematian itu? Siapa yang boleh bebas pada hari kematian itu?
Siapa yang boleh lari pada hari kematian itu? Begitulah seolah-olahnya ditanya oleh Allah kepada kita semua, wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq wal taffat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Walaupun kita ini Al-Quran adalah milik umat Islam, tapi Al-Quran itu tidak menjadi apa-apa kesan dalam hidup kita. Saya kena tanya dan tuan-tuan kena tanya. Al-Quran itu bukan milik orang lain. Al-Quran itu milik kita. Al-Quran itu milik orang mukmin dan milik orang Islam itu sendiri. Dan kenapa Al-Quran itu tidak memberi kesan langsung dalam hidup saya? Al-Quran itu tidak boleh menjadi apa-apa dalam hidup saya. Sebab itu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang terawal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa saja yang mengambil Al-Quran ini sebagai petunjuk. Orang bertakwa sahaja yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pimpinannya. Orang bertakwa sahaja yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya. Orang bertakwa sahaja yang menjadikan Al-Quran ini sebagai ikutannya dan pegangannya. Saya bertanya dalam diri saya dan tuan-tuan, bilakah kita mengambil Al-Quran dalam hidup kita? Setiap apa yang kita ingin lakukan, kita mengambil atau tidak pandangan Al-Quran. Atau kita mengambil pandangan ayah kita. Kita mengambil pandangan ibu kita yang bercanggah dengan Al-Quran. Kita mengambil pandangan kakak kita, abang kita yang bercanggah dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak bertanya kepada Allah, iaitu dengan kita melihat Al-Quran dan hadis ijma' dan qiyas terlebih dahulu? Kenapa kita bertanya dahulu kepada manusia di sekeliling kita dan kita tidak bertanya kepada Khalik yang menjadi milik sekalian yang ada dalam diri kita dan sekitar kehidupan kita? Ini yang saya ingin tanyakan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana takwa itu telah mula hilang dalam hati kita. Walaupun takwa itu menjadi wasiat pada umat Islam setiap minggu. Mimbar ini menjadi saksi, tuan-tuan. Mimbar ini menjadi saksi. Kerana dia juga makhluk Allah. Dia juga makhluk Allah. Dia menjadi saksi ke atas kita. Semua makhluk Allah ini menjadi saksi ke atas kita apa yang kita buat di dunia dan di akhirat. Wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah. Jika tidak diingatkan dan diwasiatkan, maka batal khutbah dan batallah Jumaat itu sendiri. Mimbar ini menjadi saksi kepada kita betapa degilnya kita. Mimbar ini menjadi saksi kepada kita betapa sombongnya kita. Mimbar ini menjadi saksi kepada kita berapa engkarnya kita dengan perintah Allah. Walaupun setiap minggu kita diingatkan, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Setiap minggu wasiat ketakwaan, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Hak mana Allah tak bagi buat, jangan buat. Hak mana Allah suruh, buatlah. Tapi mana yang Allah tak bagi buat, kita masih buat. Saya selalu cakap perkara ini, tuan-tuan. Allah marah sangat, kita buka aib orang. Allah tutup aib kita dalam dunia ni. Tuan-tuan, kalau saya melihat aib saya daripada umur 15 tahun sampai hari ini, saya takkan keluar rumah. Dan kalau tuan-tuan dapat melihat keburukan saya
Daripada umur 15 tahun sampai hari ini, tuan-tuan takkan panggil saya ke masjid, tuan-tuan. Baiknya Allah kepada kita, dia tutup semua keburukan kita. Dalam dunia ni, Allah tutup semua. Allah tutup buruk kita, Allah tutup jahat kita. Daripada umur 15 tahun dulu sampai sekarang. Allah tutup. Tetapi kita ini, tuan-tuan, perkara yang Allah tutup, kita buka. Kita usaha buka. Sebab itu Allah marah. Kita berjaya semayang, tuan-tuan. Semayang, puasa, pergi haji, pergi umrah. Kita boleh buat. Tapi kita tak boleh jaga mulut kita. Kita boleh puasa Muharram 1 sampai 10, Tasu'a, Asyura. Tapi kita tak mampu jaga mulut kita. Kita boleh sembahyang malam, tapi kita tak mampu jaga mulut kita. Kita boleh pergi umrah, berada di Baitullahil Haram. Mulut yang mengucup Hajarul Aswad, inilah mulut yang membuka aib orang lain. Mulut yang mengucup Hajarul Aswad, inilah mulut yang jahat kepada makhluk di sekeliling kita. Sampai dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut kepada kita oleh Sayyidina Rasul, siapa yang dapat jaga 2 lubang pada tubuhnya, Nabi kata, aku penjaminnya untuk masuk syurga Allah. Sebab itu, tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah itu disebut kepada kita tentang orang yang bertakwa ini, Allah nyatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang di antara golongan yang mendapat hidayat dan mendapat kemenangan pada sisi Allah. Orang yang menang pada sisi Allah adalah orang yang berjaya di akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bagaimana proses takwa itu berlaku? Saya bawa tuan-tuan malam ini, saya laksanakan, cuba laksanakan, dan sama-sama kita laksanakan. Iaitu kita laksanakan 5 mim, tuan-tuan. Pertama, mim yang pertama, iaitu mu'ahadah. Perjanjian kita dengan Allah, jangan lupa. Masa kita di alam roh, kita telah berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Adakah aku ni Tuhan kamu? Betulkah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab, qalu bala syahidina. Bahkan ya Allah, kami takkan syirikkan kau. Kami takkan sekutukan kau. Kami takkan lawan kau. Kami akan ikut perintah kau ya Allah. Qalu bala syahidina. Kami menyaksikan ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami bersyahadah, kami bersaksi ya Allah, kaulah Tuhan kami. Tak ada Tuhan lain dalam hati kami, dalam hidup kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, dihidupkan kita dalam dunia ni. Saya, Allah hidupkan, tuan-tuan, Allah hidupkan. Dan zaman ini, tuan-tuan, zaman yang umur kita tak panjang. Umur tak panjang. Lepas itu kita dengar kematian ini di kalangan orang muda-muda. Umur 40, umur 50. Saya satu hari, saya terfikir, kenapa Allah tak matikan aku? Saya fikir. Orang lain ada yang dimatikan umur 40, umur 50. Saya fikir, ya Allah, kenapa kau tak ambil aku lagi? Satu je jawapan. Sebab Allah sayang kita. Dan Allah masih beri peluang kepada kita untuk membetulkan kesilapan kita. Saya kenal diri saya, tuan-tuan kenal diri tuan-tuan.
Saya mengenali kehidupan saya dan tuan-tuan mengenali kehidupan tuan-tuan. Dan sejarah kehidupan kita berada dalam catatan amal saleh dan catatan amal kejahatan kita. Yang saya tidak tahu dan tidak nampak, tetapi akan dipertontonkan oleh Allah, kata Sayyidina Rasul, saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut, saya akan nampak amal saleh dia. Saya pandang sebelah kanan, jika amal saleh saya masih ada, saya akan senyum. Tapi kalau amal saleh saya tak ada, macam mana boleh tak ada, Ustaz? Kita mengumpat tak berhenti. Adakah lagi tuan-tuan amal saleh? Kita hasad dengki sama-sama dengan orang satu Korea. Dengan adik-beradik, kita masih hasad. Ada lagi ke amal saleh? Sebab Nabi sebut, hasad ini memakan amal kebaikan seumpama kayu kering dimakan oleh api. Ada lagi ke tuan-tuan amal saleh kita? Saat kita menoleh, saat itu kita akan berkata kepada Allah, Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguhkan dulu kematian ini? Boleh tak? Ya Allah, boleh tak? Di akhirat besok, kita berkata kepada Allah, Farji'na na'mal salihah, inna muqinun. Boleh tak? Hidupkan aku semula. Kembalikan aku kepada dunia. Allah tanya 60 tahun tak cukup. 70 tahun tak cukup. 80 tahun tak cukup. Umur yang aku bagi kepada kamu sebanyak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apa yang kamu buat? 80 tahun bukan masa yang pendek. Allah memberi kita kesempatan. Allah memberi kita peluang. Kalau engkau salah, perbetulkan kesalahan itu. Kalau engkau tak ada amal, perbanyakkan amalan itu untuk engkau bertemu kepada aku. Kerana ini perintah daripada Allah, tuan-tuan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah bagi tahu kita. Allah Ta'ala sayang kita ni, tuan-tuan. Semua dia bagi tahu kita. Cuma kita je tak sayang Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila kita ada rasa kita sayang Allah? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila saya rasa saya sayang sangat Allah. Macam ni, tuan-tuan. Kalau kita sayang duit, duit kita kurang, kita takut. Kalau duit kita, harta kita orang ambil, kita marah. Itu tanda kita sayang. Kalau orang buat zalim dengan harta kita, kita takkan puas hati. Itu tanda kita sayang. Bila rasa kita takut, Allah dah lama kurang dalam hati kita. Kita tak berzikir pun hari ini, tak kumpul pun tahlil, tak kumpul pun surah Al-Ikhlas. Kita dah nak mati. Kita tak tumpul tuan surah Al-Ikhlas. Sampai Nabi kata, siapa yang besok ketika sakaratul maut, sebelum daripada kematiannya, dia sempat membaca surah Al-Ikhlas, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak kumpul pun tuan-tuan. Selawat tak ada, tasbih tak ada. Walaupun Nabi bagi tahu kita,
Siapa yang baca tasbih, 1 kali tasbih, tumbuh 1 pohon di dalam syurga Allah. Kalau kita betul nak balik ke syurga Allah, kita akan berusaha tanam pokok-pokok itu, pohon-pohon itu di kampung halaman kita. Ke kita tak nak balik, tuan-tuan? Ke kita tak nak masuk syurga? Ke kita tak teringin betul masuk syurga? Tak ada pun kita nak bersungguh. Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Jangan kita buat silap, tuan-tuan. Kita tidak mahu buat silap dengan kehidupan ini. Dan kesilapan yang kita buat tatkala sampai di padang mahsyar, kesilapan itu kita tidak boleh berpatah balik. Kesilapan itu kita tidak boleh menebusnya. Kesilapan itu kita tidak boleh untuk kita membayarnya. Nak menyesal sekarang, nak menyesal hari ini, nak menangis hari ini, nak berubah hari ini. Jangan sampai masanya kita tidak boleh berpatah balik. Sebab itu, tuan-tuan, sampai kita dalam dunia, Allah bagi kita semayang. Allah bagi kita semayang ni sebab kita pandai semayang. Dia selalu cakap dengan diri saya, kenapa aku tak nak selawat dia? Tuan-tuan, kita tahu semayang ni siapa yang tunjukkan? Tuan-tuan cakap guru tuan-tuan, saya pun cakap guru saya. Jangan lupa tuan-tuan, kita boleh semayang ini dengan darahnya seorang insan. Kita boleh semayang ini dengan luka-luka di badan seorang insan. Kita boleh semayang ni dengan pengorbanan seorang insan yang setelah sekian lama insan ini mula dilupakan dan terus dilupakan di dalam hidup ini. Siapa insan itu, tuan-tuan? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan ingat dia tak? Hari ini kita ingat dia tak? Kenapa kena ingat dia? Perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya boleh sujud maghrib ini daripada pengorbanan Sayyidina Rasul. Saya boleh baca Quran dengan lancar pada hari ini dengan darahnya, dengan susah payahnya Sayyidina Rasul. Kita baru je cerita pasal hijrah Nabi. Susah Nabi, Nabi nak kena bunuh. Susah Nabi tak dapat makan. Kita kenyang sehingga hari ini. Sehingga dalam perut kita tidak ada ruang kelaparan. Kita senang sehingga hari ini tidak pernah berkurangnya harta kita. Tetapi insan yang hartanya habis, anaknya meninggal, isterinya meninggal, kita tak ingat dia pun, tuan-tuan. Kita ingat kita boleh semayang sebab kita pandai, kita boleh pergi umrah sebab kita ada duit, kita boleh baca Quran sebab kita tahu. Kita tak ingat pun Rasulullah SAW. Bongkak air kita, tuan-tuan. Bongkak. Jangan bongkak, tuan-tuan. Saya jangan bongkak dan tuan-tuan jangan bongkak.
Saya jangan sombong, tuan-tuan jangan sombong. Sebab seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, besok kalau aku mati dan di padang mahsyar, kat mana aku boleh jumpa kau? Rasulullah kata, aku tunggu umatku di 3 tempat. 1, iaitu di mizan. 2, di titian sirat. 3, di telaga Hud. Aku tunggu umat aku kat sana. Kita akan minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana yang dapat memberi syafaat adalah insan yang bernama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu dalam sembahyang kita berkata kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami meletakkan ubudiyah, akan Engkau kami minta tolong. Kalau Engkau tak tolong kami, ya Allah, kami tak boleh buat ibadat. Kalau Engkau tak tolong kami takkan boleh buat ibadat, kami takkan boleh jadi orang baik. Sebab apa, tuan-tuan? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Masa muda dulu kita di mana? Masa muda dulu kita di mana? Bagi muslimat, masa muda-muda dulu, kita tutup aurat pun tak betul. Jadi kita tahu tak, kita buka aurat ni, hukum dia haram. Tahu, tapi kita lawan Allah kan? Pada saya, zaman ini, kita nak letak, saya jahil, saya tak boleh terima. Allah kata, tutuplah aurat. Tapi kita tetap buka, dan kita tak sedar kita sedang lawan Allah. Masa muda dulu, kita tinggal semayang. Dengan berbagai sebab. Kita tahu tinggal semayang itu berdosa, tapi kita tetap lawan Allah. Masa muda dulu, tangan kita mengambil hak orang lain. Kalau dalam bulan puasa, kita belajar fiqahnya. Cabisan daging yang berada di celah gigi, kalau kita telan, batal puasa. Padahal kalau kita telan, tak ada siapa nampak pun. Tapi saya ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan. Kita kata apa? Allah nampak. Tapi masa Hari Raya Aidil Adha, kita ambil daging orang lain. Siapa nampak? Kita ambil tulang lembu, bukan milik kita. Siapa nampak? Kita ambil ekor, bukan hak kita. Siapa nampak? Tuan-tuan, haram tetap haram. Berdosa tetap berdosa. Dalam dunia ini, ketika orang mengatakan sedemikian, kita memberi alasan dan terus memberi alasan. Allah ni tahu, tuan-tuan, kita ni memang orang engkar. Lalu Allah bagi tahu kita siap-siap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Besok, pada hari akhirat, Allah kata apa? Aku tutup mulut kamu. Masa dalam dunia, bila begini, kamu cakap begini. Bila begini, kamu cakap begini. Bila begini, kamu cakap begini. Tapi ingat, apa yang kamu buat telah dicatat oleh malaikat. Setiap amalan kejahatan dicatat oleh malaikat di sebelah kiri. Dan setiap amal yang saleh dicatat oleh malaikat di sebelah kanan. Saya selalu lupa, tuan-tuan tak tahulah.
Saya selalu lupa ada malaikat kat saya. Saya selalu lupa ada malaikat kat saya. Tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan ingat ke tak. Saya rasa tuan-tuan ingat ke. Saya yang lupa. Sebab saya bukan orang baik. Kerana kita buat dosa berulang-ulang. Kita buat kejahatan berulang-ulang. Kejahatan dalam hidup kita adalah kejahatan yang sama. 60 tahun itu kejahatan yang berulang-ulang. Tapi tuan-tuan, baiknya Allah. Allah tunggu kita. Allah tunggu kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Allah tunggu saya. Hamba ku ni nak tak mengaku salahnya pada aku ni? Hamba aku ini nak tak bertobat pada aku? Ataupun kita degil dan terus degil. Jika kita degil, Allah telah sebut dalam satu ayat dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka proses takwa adalah kita melihat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu aku dah janji dengan Allah. Dalam semayang janji lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Sirus Salikin, Imam Ghazali ajar kita berkenaan dengan satu tahlil. Dia baca pada waktu petang dan waktu pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bukan. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Panjang Ustaz. Ada tahlil yang pendek tuan-tuan ingat. Siapa yang membacanya besok di padang mahsyar wajahnya seumpama bulan purnama. Tahlil ni tuan-tuan ingat. Tadi tak ingat. Saya dah tua Ustaz, itu saya tak ingat. Salah. Dosa saya banyak. Bukan sebab tu. Nabi ketika umurnya 63 tahun, masih lagi turun wahyu yang terakhir. Terkadang orang tanya, kenapa kita sakit? Sebab dosa. Kita sakit ni sebab dosa kita. Satu hari orang bertanya kepada Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i hampir pada umur 70 tahun. Dia boleh berlari tuan-tuan. Imam Syafi'i. Ketika orang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau boleh sihat sampai sekarang? Imam Syafi'i kata, ketika waktu mudaku, aku tidak berbuat maksiat kepada Allah. Jadi saya kena akui lah. Saya sakit, tuan-tuan, sakit. Kena akui lah. Buat dosa kita banyak. Kena akui lah, tuan-tuan. Kita kena mengakui tentang kesilapan kita. Tetapi sayangnya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Baik, tuan-tuan. Tahlil tu apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je. Saya baca 100. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kenapa tuan-tuan? Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah masuk syurga. Siapa yang pada riwayat lain, siapa yang pada akhir kalamnya mengatakan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kenapa saya kena baca setiap hari? Nabi sebut macam ni pula. Perkara yang kita lazimi dalam hidup, maka Allah akan memberi kesempatan untuk kita melaksanakan sebelum datang kematian. Perkara yang kita lazim,
perkara yang kita tak pernah tinggal. Sebelum kita mati, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal kebaikan yang biasa kita buat, yang kita tak pernah tinggal. Kalau kita tak pernah tinggal baca Quran, Allah bagi kita kesempatan baca Quran dulu, baru mati. Kalau kita biasa sembahyang malam, Allah akan bagi kita sembahyang malam dulu, baru mati. Kalau kita biasa baca tahlil, sebelum kita habiskan tahlil, kita dah habiskan tahlil semua, baru kita mati. Tak nak ke tuan-tuan mati dapat sebut La ilaha illallah. Baru ni saya tengok satu video rakyat Palestin. Masa tu dia tengah sakaratul maut. Dia cakap apa dengan kawan-kawan dia. Dia kata, kalaulah engkau tengok apa yang aku tengok. Di tengah sakaratul maut dia, tuan-tuan. Kalaulah engkau boleh tengok apa yang aku tengok, aku sedang melihat syurga itu. Luasnya seumpama langit dan bumi. Kawan sekeliling dia nangis, tuan-tuan. Dia bagi tahu kawan-kawan dia di sekeliling dia, saat dia sakaratul maut, jikalah kalian boleh melihat apa yang aku lihat sekarang, katanya, aku sedang melihat syurga, luasnya seluas langit dan bumi. Dia terus membaca ayat Quran, membaca 2 kalimah syahadat. Lalu dia balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang senyum. Tak nak, tuan-tuan, kita balik kepada Allah saat kematian kita. Mulut kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mati. Kita mati, tuan-tuan. Mim yang kedua, mujahadah. Kita kena mujahadah sungguh-sungguh. Saya cepat-cepatkan ni, tuan-tuan, sebab saya kuliah selalu tak lama. Sebelum pukul 9 saya berhenti, insya-Allah. Baik, mujahadah. Kita kena bersungguh-sungguh. Sebab syurga ni susah. Sebab Nabi sebut syurga ini dikhiasi bimakarihi, dengan kebencian. Dan semua orang tak suka dengan syurga ni. Syurga kebaikan, orang tak suka. Tetapi orang bertakwa, dia akan isikan hidupnya dengan kebaikan. Orang bertakwa, dia akan sentiasa tengok diri dia. Apa silap aku? Apa kesilapan aku? Apa salah aku? Apa kekurangan aku? Ini orang yang bertakwa. Lah, tuan-tuan, kalau saya tengok diri saya, tuan-tuan okeylah, saya nak tengok diri saya lah. Sampai hari ini, saya sendiri, saya tak nak cakap dengan tuan-tuan, saya sendiri. Saya cerita ni aib saya, tuan-tuan. Saya tak boleh istiqamah sembahyang malam 2 rakaat. Saya tak boleh istiqamah sembahyang witir 1 rakaat. Saya nak masuk syurga mana? Saya tak mampu sembahyang malam 2 rakaat, 1 witir. 1 rakaat, 1 witir setiap malam. Saya tak boleh istiqamah. Minggu ni kalau dapat 3 kali, 4 hari saya tak dapat. Saya tak boleh istiqamah. Syurga mana saya nak masuk? Macam mana saya nak masuk syurga? Tiap-tiap pagi Jumaat, Allah ingat kat kita. Ingat kat kita apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
Orang beriman ini 2/3 malam dia bangun. Dia bangun, dia munajat dengan Allah. Pasal apa dia munajat? Sebab Allah janji waktu itu 2/3 malam, Allah kata siapa yang ada dosa, minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang ada hajat, minta aku kabulkan hajat. 2/3 malam. Dalam hadis kursi dia sebut pintu langit terbuka. Tapi kita sombong, saya sombong lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak sombong. Tuan-tuan bangun tiap-tiap malam. Saya lah sombong, kita tak nak tadah tangan dengan Allah. Walaupun Allah ajar kita tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu tuan-tuan ajar. Bukan sekadar suruh sujud tuan-tuan pagi Jumaat. Kalau suruh sujud, ada surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Iaitu Iqra. Wasjud waqtarib. Sujud. Allah ajar kita dalam surah As-Sajadah. Ayat yang terawal Allah menceritakan siapa Allah. Selepas Allah menceritakan siapa Allah, Allah menceritakan siapa kita. Kemudian Allah menceritakan tentang kehidupan kita. Betul? Allah cerita orang mukmin macam ni, orang lalai macam ni. Dan Allah cerita dalam surah sejarah. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasakan azab Allah. Dulu kau lupa. Masa kau hidup 60 tahun kau lupa yang kau akan jumpa aku, kata Allah. Akan ada pertemuan ini. Kau lupa dan terus lupa. Proses ketakwaan yang kedua adalah mujahadah. Kena ada mujahadah. Sebab itu tuan-tuan kena bersungguh. Kerana kata Imam Al-Qushairi disebut, dia kata apa? Jiwa kita ni, diri kita mempunyai dua sifat yang menghalangi dalam mencari kebaikan. Pertama, larut dalam mengikut hawa nafsu. Kedua, engkar dalam berbuat taat. Kita ikutkan nafsu kita. Nafsu kita tak payah. Ya. Macam kita tuan-tuan. Lepas sembahyang Isyak, Nabi tawar kepada kita satu perkara yang besar. Apa dia? Siapa yang sembahyang sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat, menyamai seperti mana ia telah beribadat pada malam Lailatul Qadar. Ini tawaran hebat daripada Allah dan Rasul. Siapa yang boleh buat? Hari malam ni saya nak minta semua orang. Lepas sembahyang sunat, sembahyang fardhu Isyak, kita semua sembahyang sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat. Kenapa? Sebab ya Allah, 83 tahun ini satu anugerah yang besar. Ibadat yang menyamai pada malam Lailatul Qadar, iaitu Allah berikan kita ibadat 83 tahun. Kita tanya, kenapa aku nakkan ibadat 83 tahun? Sebab ibadat aku dah hilang, tuan-tuan. Ibadat kita dah habis dengan mengumpat, dengan bergaduh, dengan hasad dengki. Kita dahaka dengan mak kita, dengan ayah kita. Kita bergaduh dengan kakak abang kita. Kita aniaya orang lain. Jadi kesempatan ini kita ambil. Saya nak tanya apa alasan kita untuk kita keluar daripada masjid ini dengan cepat. Apa alasan aku? Apa sebab yang akan aku bagi kepada Allah? Ya Allah, aku tak ada masa lagi nak sujud kepada Engkau. Aku nak pergi makan dah, ya Allah. Aku nak balik di rumah dah, ya Allah. Allah tanya kita, kenapa engkau tak mau berbuat ibadat kepada aku? Bolehkah Allah terima alasan kita? Aku sibuk, ya Allah. Baik. Yang ketiga, dia 5. Ada 10 minit lagi. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh? Boleh. Saya kuliah macam ni lah, tuan-tuan. Saya tak pandai. Orang tak pandai, dia cakap macam ni lah. Dia cakap orang tak pandai. Tuan-tuan panggil saya ni silap. Silap. Sebab saya tak boleh bagi ilmu.
Saya selalu cakap dengan diri saya kata saya bukan nak ajar orang. Saya nak didik diri saya supaya saya jadi lebih baik. Dan semua orang ada zaman silam masing-masing. Semua orang ada kesalahan masing-masing dalam hidup. Semua orang ada berbuat silap kepada Allah. Jadi apa yang kita buat pada malam ini, saya berharap agar Allah ampunkan semua kesilapan saya pada masa silam saya. Allah ampunkan dosa kita, dosa takabur kita, dosa ujub kita, dosa sum'ah kita, dosa mengumpat kita, dosa kita aniaya kawan-kawan kita, dosa kita pernah tunjuk kepada kawan-kawan kita tentang kejahatan yang dulu dia tidak tahu. Dengan sebab kita tunjukkan jahat itulah dia masih berbuat jahat sampai sekarang. Disebabkan kita, tuan-tuan. Allah masih bagi kita kesempatan. Baik. Yang ketiga, yaitu musyahadah. Musyahadah ni apa, tuan-tuan? Musyahadah ini sentiasa mengingati Allah. Jangan lupa dia. Ya. Jangan lupa dia. Ya. Selalu syukur dengan dia. Hasil daripada musyahadah ini, kita rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang keempat, dia panggil muraqabah. Muraqabah ni apa? Selalu rasa diperhatikan oleh Allah. Kita rasa diperhati oleh Allah. Allah tengok aku ni. Allah perhati aku ni. Allah pandang aku ni. Kita belajar sifat 20 kan? Wajib Allah bersifat basar. Tapi kita cuma tahu Allah sifat basar. Yakin kita tak sampai kita diawasi oleh zat yang bersifat dengan sifat basar. Itu Imam Ghazali ajar kita. Ya. Saya ingat ayah saya, tuan-tuan kenal ke? Almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dulu dia masyhur dengan kaset ubat hati. Dulu masa dia muda-muda dulu, dia rajin tuan-tuan berulang Kemaman, Rusila, tu tempat dia lah tu. Masa tu saya kecil lagi, saya pun duduk belakang. Dia kata untuk melatih-latih diri dalam muraqabah ni, supaya kita rasa diawasi. Jangan tinggal zikir ni. Saya alhamdulillah daripada saya muda, dia tak tinggal lagi, tuan-tuan. Tak tinggal lagi. Daripada saya muda lagi. Lepas saya dapat daripada almarhum ayah saya tu, saya tak tinggal lagi. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabban nar ajirna minhu. Itu zikir. Ulang-ulang. Setiap waktu baca 3 kali. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabban nar ajirna minhu. Baca. Setiap hari baca tinggal, maka jangan tinggal, maka Allah akan campakkan rasa khauf dan khasyah itu, rasa takut dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, yaitu muhasabah. Selalu hisap diri kita. Umur aku buat ni, aku dah buat apa? Hidup ni aku dah buat apa? Aku dengan mak ayah macam mana? Aku dah haka tak dengan mak ayah? Kanan mak ayah pula tanya, aku dah beza-bezakan anak-anak aku atau tidak? Aku dah sakitkan hati anak-anak aku atau tidak?
Kalau seorang abang tanya, seorang abang kan wali pada adik-adik dia. Ya. Kita dah kahwinkan anak kita, dah kahwinkan adik-adik kita, dah kahwinkan anak perempuan kita, kita lepas tangan. Jangan tahu. Rasulullah SAW masih bertanya kepada Fatimatul Zahra tentang semayang. Walaupun selepas Fatimatul Zahra bernikah dengan Sayyidina Ali. Masih tanya lagi, wahai Fatimah, kau dah semayang belum? Tanya lagi. Sebab itu tuan-tuan, seorang abang ni, dia akan didakwa besok di padang mahsyar oleh adik-adik dia. Adik-adik dia akan tanya, akan dakwa dia. Abang aku tidak perbetulkan aku. Abang aku tak ambil tahu hal aku. Abang aku tak ambil kisah dengan aku. Tuan-tuan, sebab itu sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada orang yang paling rapat dengan kita. Adik kita susah, itu yang perlu kita tolong. Kakak kita susah, itu yang perlu kita tolong. Abang kita susah, itu yang perlu kita tolong. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita ingat orang yang jauh daripada kita. Tapi orang yang hampir kepada kita, mereka menuntut haknya besok di padang mahsyar. Abang aku senang pergi umrah tiap-tiap tahun, tapi aku tak. Anak nak sekolah pun susah. Abang aku tak pernah ambil tahu pun. Abang aku tak pernah tanya aku pun. Tuan-tuan, Rasulullah tak ajar kita begitu. Rasulullah tak pernah ajar kita begitu. Tuan-tuan, ya. Jadi setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, saya bercerita ni tuan-tuan. Saya selalu kalau cerita, kalau saya tak buat, saya tak cerita. Ya. Dalam hidup saya tu, adik-beradik saya tu memang saya jaga. Adik-beradik saya jaga. Walaupun saya bukan orang kaya, tak ada rumah, saya akan buatkan rumah. Tak ada kereta, saya akan belikan kereta. Sampailah mereka mampu berdikari. Kalau saya cakap bohong, tuan-tuan, tuan-tuan datang ke tempat saya nanti, tuan-tuan tanya adik-adik saya, betul ke abang kamu ni cakap macam ni? Sebab adik saya duduk dengan saya, adik saya 10 orang duduk dengan saya, bantu saya dalam urusan madrasah kami. Begitulah. Kalau mereka nak kahwinkan anak-anak mereka, mereka akan tanya saya. Kalau saya kata tak setuju, mereka tak akan ambil menantu tu. Kalau saya kata abang setuju, barulah mereka akan terima menantu tersebut. Begitulah. Kenduri kahwin apa pun semua saya akan tanya, ada duit tak? Kalau tak ada duit, saya akan bagikan duit. Walaupun saya tak ada duit, saya akan usaha juga. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita begitu dalam hidup ini. Tuan-tuan, saat tuan-tuan mati besok, tuan-tuan jangan lupa. Tuan-tuan jangan lupa, yang angkat jenazah tuan-tuan adalah adik-beradik tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, yang akan masuk liang lahat adalah anak-anak tuan-tuan. Saya pernah nampak tuan-tuan. Saya pernah nampak dengan mata kepala sendiri. Anaknya ramai. Tapi anak-anaknya duduk di atas liang lahat. Seorang pun tak nak turun. Menangis saya tuan-tuan. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Seorang pun tak nak turunkan jenazah ibu dia tuan-tuan. Seorang pun tak nak pegang jenazah ibu dia masuk ke dalam liang lahat. Menangis saya di tepi liang lahat. Tuan-tuan tak mahu ke besok kalau tuan-tuan mati, anak tuan-tuan ingat tuan-tuan. Tiap-tiap waktu, ibu, ini hadiah Fatihah untuk ibu. Mak, ini Fatihah untuk mak. Ini Fatihah untuk ayah. Tuan-tuan tak nak. Tuan-tuan akan tahu, saya besok mati, saya akan tahu kalau anak saya bertambah baik. Ketika mana? Ketika malaikat menghantarkan hadiah daripada amal salih anak-anak. Sebab kata Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut, amal salih anak-anak ini akan sampai kepada ibu dan ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan tahu, kalau banyak tuan-tuan dapat setiap hari, bermakna anak tuan-tuan menjadi lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan tunggu, raya baru dapat. Raya baru dapat. Maka tuan-tuan akan tahu, rupanya anak kita sedang melupakan kita. Anak kita sedang tinggalkan kita.
Mereka sedang bersukaria dengan harta yang kita tinggalkan selama ini. Baik tuan-tuan, setakat ini aja. Malam ni saya ada hajat dengan tuan-tuan. Pertama, saya minta maaf apa yang diumumkan oleh pengurusi majlis. Sebenarnya saya pun tak tahu. Pengurusi majlis sebut pasal Darul Atiq Kampung Gemuruh. Semua saya pun tak tahu. Jadi saya minta maaf ya tuan. Minta maaf. Sebenarnya Darul Atiq di Kampung Gemuruh namanya Darul Atiq Dakwah Center, yang diwakafkan oleh hamba Allah di Kuala Terengganu kepada saya seluas 4.1 ekar. Dan alhamdulillah kami telah siapkan surau lah, ataupun saya niatkan masjid supaya kami dapat sembahyang sunat tahiyatul masjid dan boleh i'tikaf. Kita dah siapkan bangunan masjid itu, alhamdulillah dengan hasil daripada doa dan sumbangan kawan-kawan, dengan kos 1.7 juta. Dan sekarang ni kita sedang siapkan pejabat dan 2 biji rumah. Dan selepas daripada program pada pembinaan ini, insya-Allah kita akan dirikan asrama dan beberapa bangunan lain. Kenapa saya minta doa tuan-tuan? Saya telah berkecimpung dengan dunia madrasah ini bersama-sama dengan almarhum ayah saya ni hampir 42 tahun. Jadi kami buat madrasah ini bukan untuk atas dasar kami cari keuntungan. Tak ada pernah sekalipun. 42 tahun itulah saya tidak mengambil apa-apa bayar yuran daripada pelajar saya. Dan saya ada madrasah sendiri yang telah saya buka hampir 30 tahun. Dan saya tak ambil apa-apa, saya tak wajibkan yuran makan, minum, api air. Jika mereka ni berkebolehan, kita akan hantar teruslah kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Kalau dulu saya hantar anak murid saya ke Syria, sebab Syria bergolak, kami panggil semua murid kami, hampir kat 30 orang juga masa tu. Suruh dia balik. Kemudian kita hantar ke Mesir. Lepas tu, saya suruh balik juga. Kemudian saya hantar ke Yaman. Dan ada beberapa pelajar dah alhamdulillah dah habis pengajian mereka, lebih kurang dalam 5 orang tak silap saya. Tak ingat. Dan alhamdulillah madrasah kami itu yang membantunya di kalangan adik-adik saya sendiri seramai 10 orang, anak saudara saya sendiri dan bekas murid-murid saya yang mereka daripada kecil dengan saya, daripada umur belasan tahun, daripada umur 8-9 tahun. Tukang masaknya daripada bekas pelajar saya. Dia ni tak boleh nak hafal Quran, tuan-tuan. Tak boleh hafal Quran. Di sini Allah tak pilih. Allah tak pilih. Tak semua orang, tuan-tuan, yang Allah pilih. Tapi dia kata sebab mereka kat sana kebanyakannya anak-anak murid saya panggil saya ayah. Kata ayah, dia kata saya tak boleh mengajar, tapi saya boleh berkhidmat untuk memasak. Dan saya bersyukur dengan Allah. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka berkhidmat dengan saya tanpa gaji. Tanpa gaji. Tidak ada gaji yang tetap. Tapi mereka bersama dengan saya hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Allah jadikan hati-hati mereka ini sabar dan bersyukur dengan Allah. Kadang orang tengok, tanya pergi madrasah saya yang di Selangor, ustaz kata tak ada gaji, tapi dia orang pakai kereta nampak macam baru-baru. Saya tak tahu. Saya pun tuan-tuan, madrasah saya tak ambil, saya tak wajibkan apa-apa yuran. Tuan-tuan tahu kan, sekarang duit pasar tinggi. Duit pasar tinggi, duit ikan tinggi. Sebulan kami memerlukan hampir 60,000. Alhamdulillah tuan-tuan, buat masa ini saya tak ada berhutang lagi dengan pasar, api dan air. Belum ada yang tertunggak, walaupun kami memerlukan hampir 10,000 sebulan untuk pembayaran api dan air. Alhamdulillah, inilah hebatnya Allah. Dari mana? Saya tak boleh jawab. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz dapat duit mana? Saya kata saya tak boleh jawab. Saya tak tahu. Cuma yang Allah sebut begini dalam Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika seorang yang menghafal Quran dia tidak percaya dengan Al-Quran, maka kebinasaan baginya.
Allah sebut dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum. Jika kamu bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu. Tunggulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh kita percaya dan yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi apa yang disebutkan oleh Tuan pengurusi kita tadi, pengurusi majlis tentang dana di edisi, saya ucap terima kasih pada semua orang. Dan tuan-tuan bolehlah datang ke madrasah itu di Kampung Gemuruh, sebelah pada Petron baru. Petron, sebelah Petron tu, tepi jalan tu tuan-tuan nampak sangat dah. Surau kita tu. Baik, tuan-tuan pergi sana. Ataupun di Kuala Terengganu ni, tuan-tuan jumpa dengan Din. Saifuddin Abdul Wahab. Nama glamournya Din Al-Barakah. Orang Terengganu panggil Din mana? Din Barakah. Din Barakah. Baik hidup dia berkat semua. Orang nak kata barakah, berkat semua dia. Baik. Yang kedua, hajat saya. Ambil masa sikit. Saya akan kahwinkan anak saya nombor 6. Nombor 6, anak saya 7 orang. 5 dah kahwin. Ini yang ke-6. Yang ke-6 laki-laki. Saya jemput semua jamaah di sini. Pada 21 hari bulan 9. Saya jemput awal. Cuti sekolah masa itu. 21 hari bulan 9. Bukan di Kuala Terengganu, tapi di Selangor. Lepas itu saya jemput tuan-tuan sebab jauh. Ustaz ni cerdik juga ya. Dia tahu kita tak boleh mari, dia jemput. Kita kena dijak tuan-tuan. Jadi takut nanti tuan-tuan dengar kata saya buat majlis, buat apa ustaz nak jemput kita? Buat apa ustaz nak jemput jemaah masjid kita? Jadi biar menghilangkan benda-benda ni, itu nak kena jaga. Guru saya cukup pesan benda ni. Jadi saya jemput tuan-tuan di Selangor. Alamatnya iaitu Madrasah Raudatul Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Hulu, Selangor. Kalau tuan-tuan daripada Terengganu, tuan-tuan akan ikut LPT 2, LPT 1 sampai Genting Sempah, tuan-tuan naik Genting Highland. Tapi jangan berhenti kat Genting Highland. Sabar dulu, tahan nafsu tu. Nak beli benda-benda strawberry ke, yang duty free tu ke, sabar dulu. Kalau boleh jangan singgah, tak apa. Nak berhenti pun tak apa, alhamdulillah dah. Sampai Genting Highland, tuan-tuan menghala ke Batang Kali. Daripada Genting Highland ke madrasah kami lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit lah akan sampai di madrasah kita. Tuan-tuan datang. Sebab saya jemput semua tempat yang saya bagi kuliah dan semua masjid-masjid dan semua kawan-kawan, segala asatizah yang ada yang saya kenal, saya jemput semua untuk datang. Dia kata, Ustaz buat kenduri besar ke? Tak besar mana. Setakat mana saya mampu je. Nasi putih, telur mata. Tu dah. Orang mari kau nak makan, tak? Orang mari bukan nak makan sangat. Orang mari nak silaturahim. Jadi hak lauk hak paling cepat, mudah disediakan. Nasi putih, telur mata. Nak sedap lagi, goreng ikan masin. Sedap. Baik tuan-tuan, setakat ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan dua tangan kami pada malam ini, ya Allah. Jadikan perhimpunan kami ini dalam rahmat-Mu dan jadikan perpisahan kami dalam keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan umur kami yang masih Kau beri ruang dan peluang kepada kami. Tolong pimpinlah kami ke jalan Engkau yang lurus. Tolong beri peluang kepada kami untuk kami tebus semua kesilapan kami, kesalahan kami pada masa silam kami, ya Allah. Ya Allah, tolong beri masa kepada kami lagi untuk kami berbuat amal saleh. Satu yang kami minta, ya Allah, saat kematian kami, saat sakaratul maut kami, ya Allah, tolonglah bagi peluang pada kami untuk kami sebut 2 kalimah syahadah, untuk kami mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas kami ucap 2 kalimah syahadah, Kau cabutlah nyawa kami, ya Allah. Kau ambillah kami, ya Arhamar Rahimin. Kami redha, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, isteri dan anak-anak kami yang kami tinggalkan, kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Pimpinlah mereka, ya Allah. Jagalah mereka, ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka orang baik. Jadikan mereka orang yang saleh dan salihah. Kawan-kawan kami serahkan kepada Engkau, ya Allah.
harta kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Kerana ia milik Engkau pada hakikatnya, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit pada malam ini, berikan kesembuhan dan kesihatan kepada mereka dan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada daripada kami, ya Allah, yang ada hajat yang belum Kau kabulkan, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu pada malam ini Kau kabulkan hajat kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.